Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Muhammad Naim bin Muhammad Tarmizi. Bernombor metrik 068877. Okey, sekarang saya akan menerangkan sedikit tentang mean wide review. Mean wide review ini adalah salah satu teknik untuk analisis data yang bukan parametrik. So, apa tujuan kita buat mean wide review ini? Untuk kaji hubungan kategori variable dengan pemboleh ubah bersandar. Okay, syarat utama dia kita nak buat mean wide review ni adalah kategori variable tu mestilah mempunyai dua kelompok ataupun dua kategori sahaja. Macam kita tahu dalam kajian projek 3 ni, jantina sahaja yang mempunyai dua kelompok dalam satu kategori variable. Ada satu contoh lelaki, dua wanita. Ada dua sahaja. So itu adalah syarat untuk mean wide review ni. So kita bergerak kepada cara untuk kita buat mean wide review. Okey, sekarang kita bergerak kepada cara untuk kita buat mean wide review test. Okey, yang pertamanya, langkah yang pertama adalah pergi kepada analyze. Analyze. Step yang kedua, non-parametric test. Dan step yang ketiga adalah legacy dialog. Dan seterusnya, kita pergi kepada two independent sample. Okay, klik. Okey, kat bahagian ni, test variable list ni, kita masukkan DV kajian kita. DV kajian kita, dependent variable kita adalah kepimpinan lestari. So, kita masukkan min kepimpinan lestari. Okey, ni min kepimpinan lestari, min KL. Okey, dalam grouping ni kita masukkan kategori variable tadi yang ada dua sahaja pilihan jawapan. So, yang ada dua pilihan jawapan sahaja tadi, macam kita kata tadi, jantina ada dua sahaja. So, kita masukkan jantina. Okey, bahagian define group ni, kita define dia, group pertama tadi lelaki adalah 1, so kita masukkan 1. Dalam group kedua ni perempuan adalah 2, so kita tekan 2. Okey, kita continue. Bahagian test type ni pastikan mean wide review test ini ditanda. Okey, itu saja. So kita tekan OK. So dah keluar dah result. Inilah result mean wide review test. Kat sini apa kita nak tengok? Ini adalah nilai responden. So dekat sini kita boleh tahulah lelaki seramai 30 orang dan perempuan adalah 36 orang. So total adalah 66 orang responden. Okey, dekat sini test statistik ni. Kat sini adalah bahagian nilai mean wide review test untuk kita tadilah jantina lelaki perempuan dengan kepimpinan lestari. Sebanyak 533. Okey, yang paling penting sekali kita nak tengok kat sini adalah nilai signifikan. Nilai signifikan kita nak tengok dekat mana? Assumption significant. Kat bahagian ni. So, nilai signifikan dia adalah 0.927. So, dekat sini kita boleh tahulah bahawa tiada hubungan yang signifikan di antara jantina, lelaki dan juga perempuan terhadap kepimpinan lestari. Sebab apa? Nilai significant value ni melebihi daripada 0.05. So kalau nak signifikan, nilainya mestilah di bawah 0.05. So sini tak adalah hubungan signifikan. So itu sahajalah mean wide review test untuk projek 3 ni. Sekian, terima kasih. Okay, sekarang kita bergerak kepada cross-cover list. Cross-cover list ni sama macam mean wide review untuk bukan parametrik. Apa yang kita nak buat ni, kita nak tengok sama ada hubungan atau tidak kategori variable tu dengan dependent variable. Pemboleh ubah bersandar. Okey, tapi syarat dia kat sini lain sikit. Cross-cover list. Cross-cover list ni mestilah mempunyai 3 kumpulan ataupun 3 kelompok dalam kategori variable. Tapi syarat dia kalau lebih daripada 3, kita kena kecilkan dia untuk menjadi 3. So macam mana cara nak kecilkan dia? Kita kena buat visual binding. So macam mana nak buat? Kita tengok ke next video. Okey, sekarang kita bergerak kepada cara kita buat cross-cover list. Tapi sebelum tu kita kena pastikan seandainya ada kategori variable yang melebihi daripada 3 kumpulan, kita kena buat visual binding. So visual binding ni macam mana kita nak buat? Step yang pertama, pergi kepada transform, klik visual binding. Okey, ni visual binding. So kita masukkan mana satu kategori variable yang melebihi daripada 3 kumpulan, 3 pilihan jawapan. So kita masukkan macam ni, umur tadi lebih daripada 3. So kita masukkan umur.
klik continue. So dekat sini cut point kita letak 2. Dekat sini equal percentile. Kita letak 2 sebab kita nak bagikan daripada 3 kumpulan sahaja. So apply. Okay, so kat sini maksudnya kita tak boleh nak buat, tak boleh nak bagikan kepada 3 kumpulan. Sebab apa? Sebab data, taburan data ni adalah tidak sekata sampai tak boleh nak dibahagikan kepada 3. So kat sini kita tak payah buat lah. Untuk peringkat umur, kita tak payah buat Kuskawa list lah sebab tak dapat nak bagikan kepada 3. So cancel balik. So kita buat benda lain pula, kita try benda lain. Transform, visual binding. Kita pergi kepada tahap pendidikan. Lebih daripada 3 yang tahap pendidikan. So kita tekan, okay. Continue. Okay, dekat sini cut point, make cut point, equal percentile. Kita letak 2. Apply. Okay. Kita make labelkan dia sebab nak labelkan ni kategori yang pertama, ini adalah kategori yang kedua, dan ini adalah kategori yang ketiga. So kita namakan pendidikan visual binding, VB. Okay. Lepas tu tekan OK. So yang ni dah visual binding kan dia. Kita dah jadikan dia 3 kumpulan sahaja. So dekat dataset boleh tengok lah, dia akan keluar result dekat dataset yang ni dah di visual binding kan. So ada pada tinggi pun 3 sahaja. 1, 2, 3. Okay, so dah boleh lah run Kuskawa list. So macam mana kita nak run Kuskawa list ni? Kita pergi kepada analyze, pergi kepada non-parametric test, legacy dialog, dan juga K independent sample. Okay, so klik. Okay, dekat sini test variable list tadi kita masukkan DV kita, kepimpinan Lestari. So cari kepimpinan Lestari, min, kita masukkan min kepimpinan Lestari. Okay, grouping ni kita masukkan tadi visual binding, categorical variable yang kita dah visual binding. Macam tadi pendidikan, so kita masukkan pendidikan. Okay, dekat define range ni kita masukkan nilai minimum dia. Minimum adalah 1 dan maksimum adalah 3. Sebab 3 sahaja tadi, 3 kumpulan sahaja. So kita continue. Dekat test type ni pastikan Kuskawa list ditanda. Okay, so tekan OK. Okay, so inilah result Kuskawa list. So macam mana nak baca ni? Ini adalah nilai responden. And ini, so kat sini kumpulan 1 mewakili 1 dan 2. Kumpulan 3 mewakili 3 dan 5, 3 hingga 5, dan kumpulan yang ketiga adalah melebihi 6 dan ke atas. So macam ni kita nak tahu kumpulan 1 dan 2 ni, kita pergi kepada soal sidik tadi. Okay, boleh tengok kat sini. Kumpulan 1 dan 2, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. So sekolah rendah dan sekolah menengah adalah seramai 23 orang. 3 hingga 5, kita tengok 3 hingga 5. 3 hingga 5. STPM, sijil dan diploma. So STPM, sijil dan diploma adalah seramai 22 orang. So ini 6 dan ke atas. Tengok 6 dan ke atas apa dia. 6 dan ke atas adalah sarjana muda, sarjana dan PhD serta lain-lain. So itu adalah seramai 21 orang. So total adalah 66 orang. Okey, dekat sini kita tengok ini adalah nilai Kuskawa list 2.347. Dan yang paling penting adalah kita tengok significant value, nilai signifikan. Kat mana? Dekat sini, assumption significant. Nilai signifikan kat sini adalah 0.309. So dekat sini kita tahulah tiada hubungan yang signifikan di antara tiga-tiga kategori tahap pendidikan ini dengan kepimpinan Lestari. Sebab apa? Nilai signifikan dia adalah melebihi daripada 0.05. Macam kita tahu kalau nak signifikan, mestilah nilai dia kurang daripada 0.05. So itu sajalah untuk cara buat Kuskawa list. Sekian, terima kasih.